Terus didengarkan kami IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda waktu ini bersiaran teman-teman kan saya Faiz Haji Osman. Setiap Rabu 9 malam kita bawakan satu rancangan legasi. Kita nak dengarkan cerita tentang anak-anak muda, perihal golongan belia dan bagaimana keadaannya anak-anak muda kita hari ini. Mereka lah akan mewarisi kepimpinan negara. Jadi kita nak dengar kisah tentang mereka dan satu topik yang akan saya bicarakan bersama dengan tetamu kita pada malam ini. Saya pilih siapa yang koyak. Siapa yang koyak? Saya nak tahu jugalah kepada anda yang menonton dekat Facebook, dekat YouTube dan juga mendengarkan di Radio IKIM waktu ini. Boleh kongsikan komen bersama-sama bagaimana anda berhadapan dengan sosial media atau media sosial hari ini. Adakah anda menggunakan media sosial ini dengan bijak? Telefon pintar anda, adakah telefon yang pintar ataupun anda yang pintar menggunakan telefon tersebut? Dan kita nak bersama dengan yang berusaha Tuan Ahmad Farami Abdul Karim, pensyarah dari Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Mahara, bersama-sama dengan kita pada waktu ini untuk kita bicarakan tajuk siapa yang koyak menjurus kepada isu penggunaan media sosial dan bagaimana kita nak tahu tingkah laku pengguna-pengguna media sosial ini. Bersama dengan kita atas talian waktu ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan Faiz. Apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Tuan sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ya kembali. Terima kasih juga sebab sudi luangkan masa bersama-sama kita untuk kita dengarkan satu topik yang kalau nak sembang memang tak pernah habis, sebab hari ini bila teknologi ni dia berevolusi, dia ada perubahan demi perubahan, ada setengah feature dekat laman sosial ini dah beralih ke feature dekat sini. Lepas tu laman sosial ini anak muda dah tak guna pun, dah muncul media sosial yang baru. Jadi kita nak tahu perkembangan tentang media sosial. Kita bawakan tajuk siapa yang koyak. Kalau pengguna-pengguna media sosial memang arif betul lah tentang terma koyak ini. Bagaimana kita berkongsi satu-satu komen yang lebih menjurus kepada komen-komen negatif sehingga membawa kepada individu yang di komen tersebut sehingga ada terdapat mungkin ada gangguan emosi kan, akhirnya kita bimbang membawa kepada gangguan mental dan akhirnya mencederakan fizikal. Jadi kita nak sembang panjang tentang siapa yang koyak, isu berkaitan dengan media sosial. Hari ini memang tak dapat larilah media sosial. Saya percaya semua orang pun ada anak muda yang ni saya tak tahu ada kajian atau tidak, tapi ada setengahnya ada 2-3 akaun. Satu akaun yang memang akaun dia, satu lagi akaun yang diguna, okey saya nak stalk orang, yang ni akaun ni saya nak guna nak sebarkan benda-benda macam ni. Sebab ada setengah tu profile ada, follower ramai, following pun ramai, tapi tak ada posting. Saya tak tahu apa sebenarnya. Ini mungkin ada terma masing-masing lah. Anak muda saya tak faham bagaimana mereka mengendalikan media sosial hari ini. Jadi kita nak tahulah berkenaan dengan media sosial ini yang tak boleh kita pisahkan dengan anak muda. Hari ini sekecil sekolah rendah pun bukan lagi orang kata apa keperluan, tapi bukan lagi kehendak dan sebagainya, tapi keperluan untuk anak-anak ini ada telefon sebab PDPR menggunakan telefon. Dalam masa yang sama kawan-kawan ada akaun lain, akaun TikTok, akaun Instagram. Saya pun nak juga. Tak kurang juga ibu ayah yang create akaun untuk anak-anak juga kan. Jadi nak tahu bagaimana behavior ataupun tingkah laku anak-anak muda lah, terutamanya Tuan Farami berkaitan dengan penggunaan media sosial. Kita memang guna media sosial banyaknya di telefon lah sebab lagi mudah dengan kita berbanding dengan buka komputer, nak buka browser lambat sikit kan. Jadi telefon pintar yang kita guna tu, adakah telefon tu pintar atau kita kena pintar lebih pada telefon tu? Ya, menarik cara Tuan Faiz membuka perbincangan kita. Betul apa yang disebut oleh Tuan tadi. Kalau kita tengok dari segi statistik, Malaysia antara negara yang mempunyai populasi pengguna sosial media atau media sosial ni yang paling aktif. Kita dari segi penembusan internet hampir 80% tempat di Malaysia ini sudah ada penembusan internet. Dan dari segi penggunaan media sosial, kita habiskan purata lebih kurang hampir 3 jam setiap hari menggunakan media sosial. Dan kita habiskan masa lebih kurang 8 jam kalau ikut statistik. 8 jam berada atas talian. Dan 93% daripada pengguna internet ada akaun media sosial dan mereka menggunakan media sosial untuk berbagai tujuan.
Tentu sekali yang kita harapkan ialah penggunaan yang produktif yang boleh membantu dari segi pembangunan mungkin potensi diri pengguna itu dan juga menyumbang pada pembangunan komuniti, kepada pembinaan negara. Itu yang paling ideal. Tetapi apa kita lihat sekarang ini ada banyak sindrom, kondisi, keadaan yang amat merunsingkan termasuklah penggunaan media sosial untuk menyakiti orang lain, untuk menyebarkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat pada masyarakat, berita-berita palsu, elemen lucah, elemen sumbang, ada elemen seperti body shaming, percubaan untuk mungkin mengaitkan kehormatan orang lain, menganiaya orang lain, mengganggu ketenteraman awam, menyakiti, menjatuhkan reputasi maruah orang lain, dan mungkin saya boleh gunakan selanga membawang. Ini satu budaya dalam kalangan. Saya tidak ingin mengeneralisasi bahawa ini budaya generasi baharu. Mungkin generasi Y ataupun Z ataupun malah baby boomers turut terlibat dalam perilaku ataupun tingkah laku trolling ataupun hasut maya. Kalau ikut padanan dalam bahasa Melayu untuk troll, menurut DBP hasut maya. Tetapi yang pasti budaya hasut maya ini melibatkan kebanyakannya remaja, mereka yang untuk melampiaskan kemarahan, mempesenda, mengolok-olokkan orang lain dengan tujuan untuk mungkin mendapatkan perhatian, dan nanti kita akan bincang antara ciri-ciri pelaku hasut maya ataupun troll berdasarkan kajian berkenaan dengan penggunaan media sosial. Jadi ini senario yang sedang berlaku. Walau bagaimanapun ada banyak elemen yang positif dari segi penggunaan media sosial. Kita tidak ingin mengatakan bahawa semua negatif. Sosial media kita ada perangai begitu. Tetapi kecenderungan yang begitu membawang, kecenderungan untuk body shaming, kecenderungan yang ada elemen seperti seksism, menyebabkan unsur lucah, perkara-perkara yang tidak benar, elemen yang merosakkan masyarakat seperti anti-vaksin contohnya. Kesemua ini sebenarnya perlu kita perbetul, dan kita akan tengok nanti beberapa solusi mungkin ataupun strategi bagi menguruskan permasalahan begini. Baik. Okey, terima kasih Tuan Fahmi berkaitan dengan itu. Dan kalau tadi Tuan ada menyebut berkaitan dengan anak muda, kita tak nak generalkan semua anak muda kan, kata Abang Faiz ni mentang-mentang dah tua, Abang Faiz dah tua, tak adalah sibuk. Adakah jangan. Adakah sebab anak muda ini ada banyak sangat ruang waktu yang mereka senang nak berinteraksi atas laman sosial berbanding dengan yang lebih dewasa? Kita ada serius bisnes yang perlu kita uruskan kan. Macam mana Tuan Fahmi? Betul. Ya, disebabkan adanya masa terluang itu ataupun mungkin masa senggang selepas penat belajar, pergi ke kuliah dan sebagainya, waktu malam dan sebagainya, mungkin masa itu digunakan untuk bersosial, menggunakan media sosial, mungkin update status, aktif di Facebook dan sebagainya, berbanding orang dewasa yang sibuk dengan urusan, pelbagai urusan. Sebagai orang dewasa kan perlu fikir tentang mungkin survival dan sebagainya kan. Jadi itu antara sebab ataupun dorongan penggunaan media sosial dalam kalangan anak muda. Dan mereka mungkin dari satu segi lebih celik teknologi maklumat, teknologi media baharu. Jadi mereka ada akses, mereka tahu bagaimana untuk mengakses pelbagai jenis media sosial, termasuklah TikTok, WeChat, Bigo, Twitter. Kajian menunjukkan generasi baharu, millennials dan generasi seperti Z, generasi muda, kebanyakannya berada di platform seperti Instagram, platform seperti Twitter, berbanding dengan generasi Y, Z ataupun baby boomers yang sebahagian besarnya masih berada di Facebook. Jadi ada jurang generasi antara platform media sosial di Malaysia, dan mereka yang aktif di Twitter biasanya dalam kalangan anak-anak muda yang faham apa yang sedang trending, apa yang dianggap sebagai budaya popular culture. Jadi lebih mudah untuk mereka merespon terhadap isu-isu kontemporari yang terkait dengan budaya popular disebabkan mereka berada dalam arus perdana itu. Arus perdana berkaitan dengan fashion, dengan mungkin hiburan, popular culture, dan mungkin juga apa yang sedang berlaku dalam konteks
hiburan antarabangsa, peringkat antarabangsa, politik peringkat antarabangsa dan sebagainya. Okey, kecenderungan itu. Dan bila Tuan Fahmi sebut beberapa senarai tu, tak semua lagi lah senarai media sosial yang ada tu. Saya rasa saya ada 2-3 je lah akaun. Satu akaun Twitter tapi tak aktif pun, tak tahu masuk, tak tahu macam mana nak guna ni. Jadi tu dah nampak dah jurang tu macam mana. Jadi kita nak tahulah bila Tuan sebut berkaitan dengan hasut maya. Menarik bila kita sebut tentang hasut maya ini, budaya trolling. Tak tahu, kadang sampai tak tahu apa puncanya, kenapa boleh jadi macam tu. Bila kita sebut tentang kesopanan dan kesusilaan yang dah ada dalam rukun negara kita, mungkin sekolah-sekolah zaman dulu memang dah terapkan bagaimana perlu sopan dan susila itu. Tapi kita mungkin ruang lingkupnya waktu itu diajar tentang bagaimana sopan dan susila secara fizikal. Kita tak sentuh secara maya ketika itu. Adakah ini perlu sekarang ni kita terapkan kesopanan dan kesusilaan di atas talian? Sebab dah jumpa orang dah jarang dah. Kita memang kurang dah sekarang pun. Macam mana Tuan? Betul. Ada ironi di situ. Media sosial sepatutnya memperapatkan kita, kan? Tetapi apa yang berlaku, sebahagian daripada pengguna media sosial ini menjadi antisosial, menjadi terpisah daripada adab dan budaya dalam masyarakat dan terlibat dalam amalan hasut maya. Jadi itu ironinya. Apa yang sepatutnya merapatkan kita kini menjadi satu medium yang membezakan kita, meletakkan satu jurang. Memang perlu ada pemupukan ataupun mungkin pendidikan penghayatan tentang kesopanan dan kesusilaan, terutamanya dalam konteks media sosial. Saya rasa masyarakat kita memang ada kesedaran begitu. Masyarakat Timur, kita ada agama persekutuan kita sendiri yang menerapkan nilai murni, agama lain juga yang diamalkan di Malaysia, semuanya ada sifat universal, mengajar tentang moral dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku, mungkin identiti kita apabila berada dalam talian itu berbeza dengan identiti kita sebenar. Kalau dalam kehidupan sebenar kita, bila berinteraksi dengan orang lain, kita dapat mengawal mungkin emosi kita, mengawal bahasa badan kita, bahasa verbal, bahasa lisan kita, sebab kita menghormati orang lain, menjaga muka orang lain. Tetapi apabila berada dalam talian, kajian menunjukkan kita seolah-olah ada identiti yang berbeza. Identiti seorang yang lebih agresif mungkin, identiti yang menyerlahkan mungkin sisi lain, sisi yang berbeza dengan personality kita di dunia nyata. Jadi kita mungkin tidak rasa malu untuk menggunakan cercaan, kataan yang mencerca contohnya. Kita mungkin rasa bahawa kita boleh berlindung di sebalik mungkin nama samaran, di sebalik akaun kita, dan mengutuk orang lain, membawang orang lain. Kita melampiaskan kemarahan sebab kita merasakan tidak ada implikasi, kita tidak akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita buat tu. Tapi hakikatnya tidak. Apa sahaja yang kita kata, apa sahaja yang kita sebarkan melalui platform seperti media sosial ni akan menjadi digital, apa namakan sebagai footprint yang akan kekal dan akan menjadi satu bukti berkaitan dengan personality kita yang negatif, yang mungkin ada elemen sadistik. Kalau kita membawang, kita ada elemen sadistik. Maksudnya kita mendapat kepuasan apabila melihat orang lain diaibkan, dimalukan. Orang lain merasa mungkin maruah mereka tergugat dan kita merasa kepuasan itu. Dan kita juga mungkin ada masalah tidak berupaya untuk berempati dengan orang lain, meletakkan diri kita dalam diri orang lain, melihat dari sudut pandangan mereka. Ini satu masalah yang saya rasa terkait dengan psikologi kita, psychology issue. Kita, kalau kita suka troll, menghasut maya ni, kita ni boleh dianggap sebagai sosiopat, seseorang yang tidak berupaya untuk berempati, seseorang yang mendapat kepuasan apabila dapat disakiti orang lain. Kita juga boleh dianggap sebagai psikopat malah. Seorang yang mungkin ada masalah dari segi moral, seorang yang mungkin tidak seimbang dari segi mungkin personality-nya, seorang yang bersifat self-centered, mengutamakan diri sendiri, tidak dapat memahami sensitiviti orang lain. Ini semua adalah sisi-sisi diri kita yang sepatutnya dirawat, dan rawatan itu mungkin datangnya daripada penghayatan tentang adab, tentang etika,
pemahaman tentang tanggungjawab sosial kita sebagai pengguna media, tentang etika, tentang batasan dari segi undang-undang. Kalau kita tidak ada kesedaran ini, bahawa kita ni tertakluk dengan budaya dibatasi oleh undang-undang, ada etika yang mengawal pandu, mengawal selia perlakuan kita, dan akhirnya kawalan kendiri itu juga penting, self-censorship, mengharapkan kerajaan ataupun otoriti untuk sentiasa memantau kita. Kalau tidak ada kesedaran ini, sukar untuk kita menjadi sebuah masyarakat yang progresif. Jauh lagi perjalanan untuk menjadi sebuah masyarakat yang maju. Sekiranya kita masih ada unsur barbarik gitu, sifat orang gasar dalam dunia yang moden dengan teknologi yang pintar, tapi sifat sebagai orang gasar itu masih ada. Ini perlu kita hakis terlebih dahulu, Tuan. Okey, terima kasih Tuan Farami berkaitan dengan isu itu. Ialah kita melihat tentang ada split personality. Itu yang kita bimbang bila jadi satu-satu kes, mak ayah akan cakap baik budaknya kalau kat depan. Ni yang bila atas talian macam-macam tingkah laku agresif yang berubah. Sebab mungkin saya rasa macam ni juga Tuan, kalau cakap depan-depan ni, kalau kasar bunyinya ada yang kena tampar je. Dalam komputer tak tahu siapa nak tampar kita. Jadi itu antaranya lah. Kejap lagi kita nak tahu juga sebab sepatutnya budaya ketimuran, adab, kesopanan yang perlu ditunjukkan kita ajar kepada generasi muda untuk menggunakan media sosial ini, walaupun mereka lagi arif dah daripada kita, macam-macam button mereka bertekan, tapi budaya ketimuran, adab dan sopan itu orang yang lebih dewasa lah yang perlu tunjukkan, kan, bagaimana kita perlu beretika dengan penggunaan media sosial. Tapi persoalannya hari ini kadang-kadang kita melihat budaya budaya norma ketimuran yang semakin terhakis di media sosial itu, kadang-kadang yang peliknya adalah orang yang lebih dewasa, orang yang faham tentang perkara-perkara, ialah membuat satu-satu hantaran di Facebook tentang perkara yang jelek, mengganggu sensitiviti. Kadang-kadang laporan-laporan di akhbar menyebut orang yang dewasa, kan, usahawan-usahawan yang mungkin nak melariskan perniagaan. Mereka bukan anak muda. Jadi nak tahu jugalah. Kita asyik bercakap tentang soal anak muda, tapi ada contoh golongan dewasa yang buat macam ni. Kejap lagi kita tak tahu bagaimana perkara ini terjadi. Adakah mereka golongan dewasa menjadi tanggungjawab kepada apa yang berlaku kepada anak muda dalam media sosial. Selepas ini kepada anda jangan ke mana, kembali untuk legasi kita bicarakan. Siapa yang koyak? Nak tahulah hari ini kalau anda berkongsi tentang satu-satu perkara yang mungkin mengaibkan orang, adakah orang yang kena aib itu yang koyak, ataupun anda sendiri secara mentally berlaku perkara yang sepatutnya anda perlu fikir-fikirkanlah. InsyaAllah kita kembali selepas ini dalam legasi kita. Anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jadikan kami teman anda tak kira di mana jua anda berada. Legasi bersiaran waktu ini untuk kita bicarakan isu berkaitan dengan anak muda, golongan belia kita, dan kali ini kita bercerita tentang media sosial yang merapat dengan golongan muda, dan kita nak bercerita tentang siapa yang koyak. Siapa yang koyak sebenarnya dalam isu nak buat troll, kan, hasut maya ini, yang ada cyberbully. Kita nak cakap dengan cyberbully lagi lah, sebab baru ni kita ada macam-macam kisah yang menyebut kita menghentam penganjur-penganjur di Paralimpik mungkin, kan. Perkara itu kita seronok rasa macam bagus, diorang rasa terkesan dengan netizen kita. Tapi adakah image itu yang perlu kita tonjolkan sebagai rakyat Malaysia yang sebelum ini kita gah dengan budaya ketimuran kita yang sangat tinggi, kesopanan yang sangat bagus. Jadi adakah kita perlu hakis sifat-sifat itu hanya kerana media sosial kita dan kepuasan kendiri kita? Macam Tuan Farami sebut tadi berkaitan dengan kawalan kendiri, maknanya kawalan kendiri ini bukan sekadar untuk anda jaga SOP sekarang, patut SOP untuk COVID je, tapi atas talian, dalam talian ini perlu lagi anda jaga, sebab kita tak nampak muka, kadang-kadang buat Zoom meeting ke apa ke pun tutup kamera pun, tak tahu siapa dekat belakangnya. Jadi kita nak tahu hari ini cerita tentang siapa yang koyak
tadi kita dah cakap tentang isu nilai-nilai ketimuran. Tapi tak tahulah, mungkin ada selepas ini kalau buat kajian lapangan ke nak tanya anak-anak muda, tahu ke tak nilai-nilai ketimuran Malaysia yang perlu kita tonjolkan tu apa? Saya tak tahu. Kalau boleh senarai 10, Alhamdulillah. Takut ada 2-3 je yang boleh disenaraikan sebab kita rasa benda ni makin lama makin hakis. Tapi adakah ianya berpunca daripada anak muda itu sendiri? Kalau kita tengok laporan-laporan menyatakan ada kandungan-kandungan jelik yang mengganggu ketenteraman awam di media sosial. Dia kata hanya saya buat sebab nak lariskan perniagaan, kan? Berkaitan dengan kandungan-kandungan yang mungkin ada unsur orang kata apa, body shaming juga pun sama. Jadi kita nak tahulah Tuan Farami, adakah perkara ini perkara yang normal? Kita tak nak anak muda kita lihat normalisasi lelaki berpakaian wanita hanya untuk melariskan perniagaan. Dekat luar elok je, tapi dekat dalam talian tak tahu. Inilah macam Tuan Farami sebut tadi, ada split personality. Macam mana perkara ni? Betul. Saya setuju Tuan. Apa yang sedang berlaku sekarang, kalau kita lihat, yang senang tular di media sosial, yang senang menjadi kontroversi dan mendapat tumpuan ialah berita-berita sensasi. Video-video tular yang memaparkan contohnya perilaku tarian yang mungkin tidak kita anggap tidak senonoh. Tapi hakikatnya views ataupun tumpuan terhadap video-video ini agak tinggi. Jadi bagi golongan ini yang menggunakan pendekatan mungkin pemasaran dengan menggunakan elemen sensasi dan kontroversi ini, apa yang penting ialah video mereka tular, sebab kalau ikut apa ungkapan dalam bahasa Inggeris, controversy sells. Any publicity is considered as good publicity, walaupun publicity itu buruk, walaupun ada negatif, tetapi tetap ada publicity sebab apa yang berlaku dalam masyarakat ialah orang memperkatakan tentang produk berkenaan, tentang jenama golongan yang menggunakan pendekatan yang tidak praktikal itu. Bagi mereka ini, itu yang penting. Walaupun tidak praktikal, walaupun dianggap sebagai kontroversi, sensasi, asalkan ada visibility, ada identiti produk mereka itu jelas diperkatakan. Jadi bagi mereka itu yang penting. Jadi matlamat menghalalkan cara. Itu antara sebab mereka melakukan perkara yang kita anggap tidak beretika dan bertentangan dengan norma masyarakat. Memang kita lihat seolah-olah sudah hilang sensitivity dan ada apa yang dinamakan sebagai desensitization ataupun kita dalam bahasa Melayu nyah sensitif. Kita sudah tidak lagi merasakan perilaku begitu sebagai menggemparkan. Sensitif tu dah mungkin letak nombor 5 kot. Sensitivity sudah tidak menjadi pertimbangan utama. Desensitization ini berlaku disebabkan oleh seperti yang Tuan sebut tadi, normalisasi perilaku ataupun tingkah laku begini. Jadi kita anggap ia sinonim dengan hiburan di media sosial. Jadi kita terima seadanya dan ini sebenarnya amat membimbangkan. Kalau kita sudah mula hilang perasaan sensitif kita, sudah tidak lagi merasakan sesuatu itu yang negatif itu menggemparkan, maka ia akan menjadi satu budaya, satu budaya. Jadi ini tidak hanya berlaku dalam konteks amalan anak-anak muda sahaja, ia juga melibatkan orang dewasa. Dahulu kalau ada gatekeepers, ada penyaring, ada yang mengawal kandungan media ketika mungkin yang ada waktu itu hanya media arus perdana, unsur-unsur ini akan dikawal. Unsur-unsur ini mungkin tidak akan kita ada banyak lembaga penafisan pun kan? Betul, untuk disiarkan. Tapi hari ini sesiapa sahaja yang ada internet, yang ada platform seperti FB boleh berkomunikasi dengan ribuan, malah ratusan ribu, jutaan malah pengguna media sosial. Dan malangnya apa yang berlaku sekarang ini, yang pelik-pelik, yang kontroversi, yang sensasi, itu yang akan mendapat dalam bahasa komunikasi salience, penonjolan dalam konteks media sosial, dan shelf life-nya dari segi jangka hayat berada di media sosial itu lebih panjang berbandingan mungkin elemen ataupun kandungan yang dianggap sebagai biasa. Jadi ini antara dorongan ataupun motivasi kenapa golongan ini masih menggunakan pendekatan yang pelik-pelik itu, menggunakan pendekatan yang kita rasakan tidak sesuai dengan adab ketimuran, dengan aspek kesopanan dan kesusilaan seperti falsafah negara kita ini.
Jadi itu antara mungkin penjelasannya. Yalah, berkaitan dengan isu ramai yang menonton. Sebab bila ramai yang menonton, mereka rasa ini biasa sebab ada viewer kan. Adakah yang tak menonton tu yang rasa pelik sebenarnya tuan? Yang tidak menonton itu sepatutnya tidak merasa pelik. Walaupun mungkin mereka dianggap sebagai tidak berada dalam arus perdana, sebab kontroversi dan sensasi ni malangnya. Sampai tak tahulah apa yang dicakapkan. Betul. Kita disibukkan dengan perkara-perkara pecisan begini, perkara-perkara yang superficial, yang kontroversi begini, dan kalau kita tidak ambil tahu, kita tidak cakna dan prihatin terhadap kontroversi begini, kita dianggap sebagai tidak bersosial ataupun terpisah daripada apa yang sedang berlaku dalam konteks budaya popular. Sepatutnya kita tidak merasa bahawa kita ni ketinggalan. Ada banyak lagi perkara yang lebih utama, lebih penting, yang perlu kita beri tumpuan, yang lebih konstruktif, lebih produktif sebenarnya. Tetapi apa nak buat, begitulah budaya dalam konteks media sosial yang akan terpapar pada newsfeed kita contohnya adalah perkara-perkara yang sedang trending. Itu algoritma yang digunakan oleh media sosial sebab bagi mereka beranggapan bahawa perkara sebeginilah yang perlu kita tahu dan perlu didedahkan kepada kita atas kepentingan komersial juga, atas kepentingan mereka juga, dan tidak semestinya perkara-perkara yang penting seperti sains, teknologi, sastra dan sebagainya, ini semua perkara yang penting. Bagi mereka tidak semestinya kita mengetahui benda-benda perkara yang begini sebab ialah media sosial ini sudah sinonim dengan hiburan. Jadi kadang-kadang yang menyebabkan kita rasa bahawa sekali lagi ada ironi, walaupun menghabiskan banyak masa di media sosial, tetapi adakah pengetahuan kita tentang dunia itu bertambah? Adakah kita menjadi lebih bermaklumat? Mungkin kita lebih sempit dari segi pandangan alam kita sebab kita hanya terdedah dengan perkara-perkara yang sensasi, yang kontroversi. Sekitar itu sahaja. Seputar itu sahaja sebab algoritma itu sudah menjerat kita, merangkap kita untuk melihat dunia hanya dari sudut pandang tertentu. Jadi ini antara apa yang perlu kita pecahkan kalau ada bubble ini. Kita pecahkan bubble ini antaranya dengan mungkin cuba untuk melangkaui apa yang sedang dihidangkan oleh media sosial. Cuba untuk pecah bubble itu dengan membaca, mengikuti, menyertai forum-forum yang berkaitan dengan sejarah, dengan mungkin perbincangan tentang pendidikan dan sebagainya, supaya kita tidak terjerat dengan wacana ataupun kancah kontroversi, soalan tentang artis dan hiburan dan sebagainya, dan elemen membawang terutamanya ataupun hasut maya. Cuma tuan, bila sebut kita, setengah orang rasa media sosial adalah ruang untuk mereka berhibur kan, sebab dah stres dengan Zoom, dengan apa-apa kelas dan sebagainya lah atas talian ini. Tapi kita nak sedarkan juga hiburan tak salah, boleh ambil sengga masa yang sesuai anda fikirkan untuk ambil hiburan, tapi adakah perkara-perkara jelik itu perlu dianggap juga sebagai hiburan? Perkara-perkara yang mengutuk orang, perkara yang mencaci sehingga keluar perkataan-perkataan yang tak sepatutnya, saya rasa perlu difahami semulalah konteks hiburan tu macam mana. Betul ke tuan? Betul. Perlu ada transformasi dari segi pengertian kita tentang hiburan. Hiburan tidak salah, perlu ada keseimbangan antara hiburan dan mungkin pencarian maklumat, pendidikan dan sebagainya, tetapi hiburan yang bagaimana yang kita maksudkan. Kalau kita dikondisikan oleh media sosial untuk melihat hiburan itu bermaksud menyertai amalan seperti menghasut maya, memberi sokongan, like, komen, mengikuti page-page seperti, kalau saya boleh sebut, contohnya riak apa hari ini, untuk juga menunjukkan apa tahulah. Itu budaya flex pula tu. Itu flex culture. Atau mengutuk, ada elemen seksism, racism, contohnya ageism, merendah-rendahkan generasi lain, mungkin terpengaruh dengan ideologi barat seperti ekspresi okay boomer contohnya, dan segala macam gerakan seperti cancel culture, woke dan sebagainya, tanpa kita menilai sama ada sesuai dengan acuan negara kita, maka bagi saya itu bukan hiburan. Itu bukan hiburan. Hiburan boleh menjadi konstruktif, hiburan boleh menjadi satu escapism yang baik, satu diversion yang baik. Tak semestinya dengan mengutuk
orang lain, tak semestinya dengan terlibat dengan amalan body shaming dan sebagainya. Jadi yang kita takut, yang kita khawatiri ialah media sosial mengajar kita bahawa hiburan haruslah bersifat begitu. Haruslah bersifat mengutuk orang lain, mendapat kepuasan apabila melihat orang lain diaibkan. Ini sebenarnya perlu kita rawat sebenarnya. Kita perlu perbetulkan pemahaman kita tentang hiburan. Ini pandangan saya. Okey, berkaitan dengan soal rawat dan perlu perbetulkan ini, kita nak tahu jugalah dari segi rules and regulation, dari segi pengawalan kandungan-kandungan di media sosial. Kalau sebelum ni kita sering nampak paparan poster berkaitan dengan body shaming, itu satu jenayah, kan? Tapi masih ada yang buat, masih ada yang tak cakna berkaitan dengan perkara itu, dan ada juga perbuatan-perbuatan jelek di laman sosial sehingga mengganggu ketenteraman awam. Itu melanggar peraturan, itu melanggar undang-undang negara. Jadi adakah anda cakna pengguna-pengguna media sosial? Selalunya waktu kita daftar media sosial itu kita faham tentang kandungan yang disediakan, apa orang kata, terms and condition dalam salah satu aplikasi, sedangkan kita lupa negara kita terbentuk dalam satu undang-undang yang jelas. Adakah kawalan kandungan ini perlu diperhebatkan lagi, atau memang dah ada, cuma kita perlu melaksanakanlah kawalan tersebut? Sebenarnya sudah ada rangka undang-undang yang jelas yang mengawal selia perlakuan kita di media sosial. Di samping etika yang sudah ditetapkan oleh pihak SKMM. Antaranya kita ada contohnya Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1998, sangat jelas menerangkan bahawa sebarang perlakuan yang melibatkan unsur-unsur menyakiti orang lain, mengganggu ketenteraman awam, menyebabkan hal-hal yang tidak benar, yang palsu, yang sumbang dan sebagainya, boleh dikenakan tindakan. Kalau tengok akta tersebut, seorang pelaku itu boleh jatuhkan hukuman tidak lebih daripada 1 tahun penjara dan RM50,000 denda, tidak lebih dari RM50,000 denda. Kita juga ada Seksyen 509 contohnya, kanun keseksaan. Untukkan contohnya dalam kanun keseksaan penjara 5 tahun, penjara sehingga 5 tahun. Dan kita juga ada Akta Kesalahan Kecil, Akta Kesalahan Kecil Seksyen 14 yang menuntukkan denda sebanyak RM100 untuk pelakuan, contohnya menyebarkan kata-kata yang mungkin ataupun isyarat, kata-kata ataupun isyarat yang boleh mengaibkan kehormatan orang lain. Ini sudah ada di samping akta hasutan. Kita juga ada akta fitnah contohnya, etika-etika yang sudah ditetapkan oleh SKMM. Semua ini sudah, saya rasa sudah lengkap, ada, cukup komprehensif. Cumanya kesedaran masyarakat berkaitan dengan undang-undang ini perlu dipertingkatkan. Kalaupun perlu ada pembaharuan ataupun mungkin pemerkasaan undang-undang, saya rasa perlu mungkin dimuatkan sedikit ataupun ditambah baikkan sedikit dengan memasukkan elemen amalan di media sosial, diperbaharui, diperkasakan mungkin dengan memberi penekanan terhadap amalan di media sosial. Itu mungkin boleh dilakukan, tetapi yang lebih utama ialah perlu adanya pendidikan supaya ada kesedaran tentang kawalan kendiri, supaya ada literasi media, kecelikan media dalam kalangan pengguna media, supaya faham, cakna dan prihatin tentang adab, etika, norma masyarakat, faham ideologi tempatan, falsafah kebangsaan kita berbanding dengan mungkin ideologi daripada mungkin sumber-sumber lain. Kita kena ada kecelikan tentang ideologi, kecelikan dalam menilai maklumat di media sosial. Ini antara sebahagian daripada literasi media yang perlu diterapkan. Kawal selia kendiri, ini juga penting, censorship, penghayatan etika dan adab menerusi pendidikan yang berterusan, menerusi media dan sebagainya. Jadi kita perlu ada pemerkasaan undang-undang dan pada masa yang sama perlu ada pemupukan tentang kesedaran dari segi penggunaan media sosial. Jadi pendidikan dan undang-undang harus seiring untuk merawat dan merubah masyarakat, saya kira.
Okey, jadi anda macam tuan sebut tadi, adakah dengan penggunaan media sosial kita menambah kecelikan kita kepada satu-satu ilmu dan juga maklumat? Inilah yang perlu kita fahami. Dengan adanya media sosial, harap kita lebih cakna tentang undang-undang berkaitan penggunaan kita. Kita sering menggunakan tapi kita tak tahu apa bahaya yang boleh datang dan apa undang-undang yang berkaitan kalau kita melakukan salah guna terhadap satu-satu perkara. InsyaAllah kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, konklusi kita nak bawakan siapa yang koyak sebenarnya. Kembali selepas ini dalam Legasi. Jadi dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih anda. Terus setia bersama kami IKIM Inspirasi Inforia Islami. Legasi kita bawakan bersama dengan Tuan Ahmad Farami Abdul Karim, pensyarah dari Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Mara UiTM. Kita dah dengarkan tadi beberapa kupasan berkaitan dengan tajuk penggunaan media sosial kita. Kita dah ceritakan siapa yang koyak hari ini, bagaimana individu-individu, semua orang lah. Kalau tadi 90 lebih juga peratus yang ada akaun media sosial, bukan satu, bukan dua, bahkan tiga. Kadang-kadang penuh lah space dekat telefon itu hanya penggunaan media sosial semata. Jadi tengok balik, sekarang banyak-banyak telefon pun dah sediakan data berkaitan dengan screen time. Adakah data tu kita skip semata-mata ataupun kita tengok balik kat mana lebihnya kita gunakan telefon kita hari ini? Adakah untuk memanfaatkan? Dulu awal-awal tak tahulah, waktu zaman saya kan, zaman Tuan Farami pun kita dah awal-awal dulu kita difahamkan tentang penggunaan telefon itu adalah untuk berinteraksi. Tapi macam Tuan Farami sebut awal tadi, berlaku percanggahan dah hari ini. Mana telefon itu kita guna untuk bergaduh, bercakaran kan, dengan cyberbullyingnya, cakap orang tu koyak, orang ni koyak. Saya pernah lagi teringat bila mana KKM menutup ruang komen pun diserbunya KKM, katanya tak terima pandangan dan sebagainya. Kita tak tahu jugalah hari ini adakah pandangan-pandangan macam ni adakah saluran ini tepat untuk kita salurkan pandangan kita? Adakah dengan kita maki, kita keluarkan kata-kata cacian itu? Sebab orang macam ni, bila rasa orang tak dengar kata-kata yang baik, kita harsh sikit lah, mungkin dia dengar. Adakah betul? Teori itu kita nak tahu jugalah. Dan akhir ini sebelum kita conclude kan, kita nak tahu jugalah bila sebut tentang siapa yang koyak ini, siapa yang koyak sebenarnya? Pelaku-pelaku kepada hasut maya, kepada buli cyber kan? Adakah mereka yang koyak ataupun individu yang menerima cemuhan dan cacian mereka ini? Bagaimana Tuan Farami? Ya Tuan, kita sebenarnya boleh melahirkan rasa tidak puas hati kita terhadap mana-mana pihak dengan cara yang konstruktif, dengan cara yang berhikmah, selari dengan etika dan budaya masyarakat kita, selari dengan agama persekutuan kita, sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang sebagai masyarakat timur. Tetapi ialah kita terdorong untuk menunjukkan rasa marah sebab kita rasa bahawa itu instrumen yang mungkin berkesan. Cepat konon. Message itu lebih jelas. Tetapi tidak semestinya itu yang berlaku sebenarnya. Tidak semestinya seseorang itu akan terubah, keadaan akan menjadi lebih baik kalau kita marah atau kita menunjukkan rasa marah, kita cerca, kita guna kata-kata hasutan, kita mengolok-olokkan, kita mungkin pesenda orang lain dan sebagainya. Itu bukan cara yang konstruktif, itu cara yang destruktif, malah ada risiko kita akan dikenakan tindakan undang-undang. Kalau itu perlakuan kita, ia menunjukkan bahawa kita ini miskin dari segi bahasa, kita ini miskin dari segi adab, kita ini tidak matang. Yang koyak itu diri kita sebenarnya. Kita sedang menunjukkan bahawa kita ini tidak ada kewarasan, tidak ada kematangan, kita ada anger problem, kita tidak ada kecerdasan emosi ataupun emotional intelligence yang perlu ada dalam diri seorang individu yang matang dan waras. Jadi apa sahaja yang kita sebut, kataan yang kita gunakan, setiap satu itu adalah indikator ataupun melambangkan personaliti kita. Ada kita ini wajar untuk dihormati sebagai seorang ahli masyarakat yang baik ataupun tidak. Segala-galanya bergantung kepada bahasa lisan dan bahasa bukan lisan kita menerusi media sosial. Jadi yang koyak sebenarnya adalah pelaku hasut maya itu.
Yang koyak itu adalah pelaku asuk maya tanpa disedari oleh individu itu sebenarnya bahawa dia sendiri sebenarnya sedang ada konflik dalam dirinya. Ada masalah emosi, ada masalah narsisistik. Seorang sifat narsisist, seorang yang tidak ada empati terhadap orang lain, seorang yang sadistik, mengambil ataupun merasai kenikmatan ataupun merasai kegembiraan menerusi penderitaan orang lain. Itu satu ciri klasik manusia yang berpersonaliti sadistik. Dan manusia-manusia begini kita anggap sebagai antisosial. Dan ironinya seperti yang disebut oleh Tuan Faiz tadi, kita menggunakan media sosial untuk memaparkan sisi antisosial kita. Kan defeat purpose lah. Defeat the purpose sebenarnya. Ya, jadi akhir sekali ialah apa yang kita nak lahirkan, legasi kepimpinan negara, legasi yang akan mewarisi negara yang kita sebut merdeka dah 64 tahun ini. Adakah anak-anak muda hari ini bila berlaku satu-satu perkara, bila berlaku satu-satu isu, adakah jalan mudah selesaikan di media sosial? Adakah itu yang kita nak lahirkan masa depan, Tuan Farami? Macam mana anak muda yang perlu kita lahirkan akan datang ini? Anak muda yang ada ciri-ciri kepimpinan, ciri-ciri yang baik, nilai yang baik, harus ada kecelikan media, kecelikan adab, harus ada integriti, harus ada personality yang baik, dan sekiranya tidak dapat mengawal emosi, tidak dapat memaparkan sisi yang positif dalam diri apabila berada di media sosial, itu satu ciri yang jelas bahawa anak muda itu bermasalah dan mungkin tidak dapat kita anggap sebagai pemimpin masa depan. Jadi berhati-hati setiap kali kalau kita berbicara di media sosial, kita sebenarnya we are judged by the things we say. Kita ini akan dinilai, persepsi orang itu bergantung kepada kita, majikan kita di masa depan nanti. Masyarakat, community, semua sedang menilai kita berdasarkan apa kita buat, dan mereka mungkin tidak akan melupai kan sisi negatif itu, walaupun kita rasa kita sudah berubah, kita sudah lebih matang, tetapi digital footprint, persepsi yang kita tinggalkan itu mungkin akan kekal dan mungkin akan menghantui kita di masa hadapan. Jadi berhati-hati apabila kita berinteraksi di media sosial. Fikirkan secara bijak macam Tuan Farami sebut tadi. Digital footprint ini kesannya dia bukan 5 hari kemudian, mungkin 5-10 tahun kemudian. Perlu pertimbangan yang wajar dalam sesuatu perkara yang perlu kita buat hari ini. Tuan, terima kasih atas kesempatan waktu. Kita bersama-sama bincangkan berkaitan dengan siapa yang koyak penggunaan media sosial ini. Mungkin selepas ni kita nak lebih menjurus kepada media sosial tentang behaviornya kan, perilaku-perilaku, dan mungkin selepas ni kita boleh bawakan satu perbincangan tentang kandungan-kandungan bagaimana yang perlu kita dahagakan hari ini berbanding kandungan-kandungan yang bersifat picisan ini yang mungkin sekali lalu pandang je lah boleh tapi tidak terlibat secara langsung dalam kandungan-kandungan seperti itu. Tuan, terima kasih banyak untuk temu bual kita kali ini dalam bicara kita siapa yang koyak legasi ini. InsyaAllah semoga bermanfaat untuk semua, dan anda juga yang menonton dekat Facebook dan YouTube, anda juga pengguna media sosial, muda ataupun tua, anda tertakluk kepada satu perkara yang Tuan Farami sebut tadi, ada kandungan kendiri, dan paling penting adalah ada kebertanggungjawaban atas setiap apa yang kita kongsikan, sebab kita sediakan kandungan tersebut, kita jawab akan kesan-kesannya nanti. InsyaAllah semoga yang terbaik dapat kita hasilkan. InsyaAllah kesempatan kita jumpa lagi Tuan Farami. Seronok berbincang berkaitan dengan isu ini. InsyaAllah ada isu-isu berkaitan dengan media akan kita undang bersama ke udara di Radio IKIM. InsyaAllah saya berbesar hati atas undangan. InsyaAllah nanti kita boleh bincang lagi. Banyak lagi aspek mungkin yang boleh kita ulas nanti. Terima kasih banyak Tuan Faiz. Sangat saya hargai. Alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah pada anda terus stay bersama kami. Legasi akan kita bawakan minggu hadapan, hari Rabu jam 9 malam. Ada anak muda yang akan berkongsi tentang satu perkara yang sangat menarik untuk kita bicarakan minggu hadapan. Jadi terus stay bersama dalam Legasi setiap Rabu 9 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islam.